Nak buat satu pengumuman boleh? Saya nak minta maaf. Minta maaf pada semua. Sebab saya semua beraya kat sini. Tak apa pun Intan. Raya dekat mana-mana pun semuanya sama je. Asalkan kita satu keluarga dapat berkumpul, alhamdulillah. Betul. Saya nak minta maaf. Terutamanya pada suami saya. Banyak sangat salah saya dah buat pada dia. Sampaikan dia makin lama makin jauh dari saya. Maafkan Intan, abang. Intan tak patut kasar dengan abang. Mazni, akak minta maaf ya. Hari tu akak pukul dengan kasut. Saya nak minta maaf dengan anak mama ni. Anak mama seorang. Mama terlalu banyak kontrol hidup Is. Ganggu perasaan Is. Mama susah nak terima hakikat Is dah jadi milik orang. Milik perempuan cantik ni. Menantu Mama ni. Mama minta maaf. Fira. Fira pun minta maaf. Itu dia tadi sedikit sedutan daripada cerita 30 pesanan suara yang saya rasakan sebenarnya Fiza. Momen dia tadi sebenarnya indah, manis. Apatah lagi kalau kita lihat keikhlasan seseorang tu memohon maaf, meminta maaf kepada mungkin orang yang lebih tua daripadanya ataupun yang lebih muda daripadanya. Ini kita nak bincangkan bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersama dengan kita di studio. Kita bersama dengan Ustaz Ahmad Syukri Yusof selaku pendakwah bebas. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam dan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam 26 Ramadan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami di wanita hari ini. Alhamdulillah. Kalau kita bercakap tentang topik kita hari ini kan tentang sukarnya lafaz maaf. Ada banyak dah komen-komen sebenarnya. Betul. Yang telah pun kita terima di Facebook. Bila kita cakap tentang maaf itu, kenapa Ustaz sebagai manusia kita ini sukar untuk kita melafazkan maaf itu sebenarnya? Apa punca-punca dan sebabnya? Kalau kita bercakap soal punca, mungkin puncanya banyak. Yang pertama, manusia dia payah untuk merasakan diri dia bersalah. Jadi kenapa keperluan dia meminta maaf? Biasanya manusia seperti ini, dia merasakan bahawa dia tidak perlu meminta maaf kerana dia tak buat apa-apa kesalahan. Satu. Yang kedua, kadang-kadang dia tahu itu merupakan kesalahan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya menghalang untuk meminta maaf. Apa yang menghalang itu? Ego lah. Sombong. Rasa kenapa aku perlu merendahkan diri padanya, minta maaf. Patut dia minta maaf. Itu kadang-kadang pelik manusia ni. Dia melakukan kesalahan, dia mengharapkan orang lain untuk meminta maaf kepadanya. Jadi keadaan orang yang meminta maaf seperti yang kita lihat tadi menggambarkan kepada kita bahawa manusia bila ada kesedaran itu kuat, dia tak boleh tahan lagi fitrah dia. Bila dia melakukan kesalahan, dia akan minta maaf. Cuma realitinya adakah perlu meminta maaf itu dalam keadaan kehadiran yang ramai? Itu kita kena fikirkan baliklah. Tidak semestinya orang semua ada kekuatan seperti tadi. Keadaan dan situasi itu juga berbeza-beza. Berbeza-beza. Dan kesalahan pun tak sama. Memang umumnya kita kata minta maaf. Yalah, senang. Kalau kata kita datang lambat, kita minta maaf, itu dia punya kesalahan itu ringan. Tapi kalau kesalahan yang lebih berat sebagai contoh, buat fitnah sehingga dia terseksa dan sebagainya, itu merupakan kesalahan besar yang apabila seseorang itu ingin meminta maaf, dia perlu berfikir bagaimana nak susun ayat yang terbaik. Kerana kalau salah langkah, bukan orang itu akan maafkan. Lagi teruk jadinya. Lagi teruk dan menambah kemarahan orang yang dia mungkin fitnah itu. Betul. Jadi nak minta maaf pun kena tengok kesesuaian tempat dan juga sekeliling kita juga. Betul. Tapi kan Ustaz, kalau kita bercakap tentang minta maaf dengan hari raya ni memang cukup sinonim. Memang tak lari lagi. Tapi macam mana kalau seseorang itu dia simpan segala kesalahan yang berlaku sepanjang tahun ni dengan niat dan dengan tujuan tak apa, raya nanti minta maaflah dekat orang ni. Jadi sepanjang yang setahun itu, dia tahu dirinya melakukan kesalahan, tetapi menunggu masa menjelang hari raya baru nak minta maaf. Wajar ataupun tidak Ustaz? Yang pertama, dari sudut wajar ataupun tidak wajar, memang tidak wajar. Kerana
apabila kita menunggu masa ataupun tempoh sampai ke hari raya, kita belum tentu kita akan sampai ke waktu itu. Betul juga ya. Tak tahu. Tak tahu. Sampai ke tidak ajar. Memanglah cakap ni nak balik kampungnya ni. Diam dah hari Sabtu hari Ahad ni, tapi belum tentu. Satu. Yang kedua, adakah orang itu pun ada waktu kita ingin meminta maaf. Jadi soal memaafkan ataupun meminta maaf ini bukan soal yang kita perlu tangguh-tangguh. Cuma ada kelebihannya dalam masyarakat Melayu kita, Nusantara sebenarnya. Sebab dalam masyarakat Arab sendiri, dia tak gunakan perkataan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maaf zahir batin itu istilah Nusantara ataupun lebih tepat di Malaysia ini saja. Sana dia akan sebut kullu mu'amin wa antum bi khair, sekadar itu saja. Tapi kita ambil yang positif, sisi kita ni maknanya paling kurang ada ruang kepada kita Untuk meminta maaf. Untuk meminta maaf. Sebab Fiza kadang-kadang kalau nak hari biasa Segan. sempena apa pula nak minta maaf. Lain macam dia ni nak minta maaf. Dah nak meninggal ke ni? Macam tak ada punca tiba-tiba Punca nak tak minta ada. maaf. Tapi kalau hari raya ni dia agak sesuai lah kita ambil. Macam sinonim Ustaz. Sinonim. Jadi maksud saya di sini ialah kita mengambil peluang. Tapi saya tak setujulah kalau tunggu sampai bila. Masalahnya tunggu tu bukan hari raya ni. Nak 3 tahun raya akan datang. Betul, ataupun takut nanti kita yang terkilan, kita punyalah tunggu nak minta maaf dengan orang tu, sekali kita dah tak bertemu langsung dengan orang Macam tu. Ustaz katakan tadi kan, sama ada umur kita yang tak panjang ataupun orang yang kita nak minta maaf tu. Tapi Ustaz, dalam keadaan ataupun situasi-situasi tertentu pula, ada setengah orang dia mudah untuk melafazkan maaf, meminta maaf, mudah untuk meminta maaf. Sampai kan kadang-kadang orang lain mungkin pijak kepala mereka ni. Sebab kerana bila orang yang kerap meminta maaf ini kerana dia tak nak hidup dibelenggu dengan masalah-masalah. Kadang-kadang satu hari kita bercakap di tempat kerja, kita bersama rakan-rakan, kita takut kita mungkin percakapan kita atau kita masukkan lain, pemahaman orang lain, menimbulkan fitnah, menimbulkan pelbagai perkara. Jadi kita akan kerap minta maaf. Tapi kadang-kadang bila kita kerap sangat minta maaf pula, ada setengah orang dia merasakan bahawa orang yang kerap meminta maaf tu tak perlu dihormati. Jadi kadang-kadang perkara sebegini juga yang banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Macam mana kita nak perbetulkan? Saya punya pandangan begini. Apa perkara pun kalau sentiasa diulang-ulang, dia hilang serinya. Hilang kekuatannya dan orang akan melihat itu satu permintaan yang biasa. Contohnya kalau saya minta maaf dengan Fiza, mungkin dalam seminggu sekali, sebulan sekali, kita boleh terima. Sebab mungkin ada kesilapan, kesalahan. Tapi setiap pagi, setiap petang, maaf Fiza, kok terasa. Tapi kalau suami isteri tak malam Ustaz. Betul lah. Minta maaf kan? Cuma saya punya begini. Untuk suami isteri pun, jadi perkataan memang sebahagian orang menyebut kena minta maaf sebelum tidur dan sebagainya. Tapi saya rasa ada satu lagi perkara yang kadang-kadang kita lupa. Kita sendiri selain pada kita meminta maaf untuk dengan pasangan ni, kita lebih awal memaafkan. Sebelum dia meminta maaf. Terus Jadi, maafkan. Memaafkan. Sebab itu kalau dalam Al-Quran sendiri, dalam hadis sendiri, saya tak jumpa satu hadis yang jelas minta maaflah. Tetapi banyak hadis menyebut berilah kemaafan. Wa'fu amman zalamak. Contohnya, berikanlah kemaafan kepada orang yang ananya kamu. Maknanya dia daripada diri kita dahulu. Cuma dalam situasi dalam masyarakat kita tak kita terima. Cuma saya katakan tadi, kalau terlalu kerap hari-hari siang malam, dia akan hilang dia punya seri kekuatan tu. Seolah-olah permintaan maaf itu tidak serius satu. Yang kedua, seolah-olah kita ambil mudah dah. Dia ni kalau buat salah pun dia orang tak kisah dah, sebab dia akan minta maaf. Dan aku pun tak risau dah kawanku ni sebab dia akan memaafkan. Jadi benda tu jadi tak serius. Dia hilang kekuatan. Maknanya kata maaf tu dah jadi terlalu murah sebab sering kali diungkapkan tapi tak bermaksud dimaksudkan kata maaf tu tadi. Itu ada kaitannya dengan komen kita di Facebook ini. Uyana ada 2 komen. Yang pertama ni daripada Maya Muhammad. Katanya sukar melafaz kemaafan sebab hati masih terluka. Ya, kadang-kadang kan dah bercinta 10-20 tahun kan. Tiba-tiba dilukakan hatinya. Sakitnya tu di sini tu, sakitnya betul. Rasa di situ kan. Jadi inilah masa yang terbaik untuk forgive and forget. Rugi jika terlepas peluang ini. Betul juga. Satu lagi komen. Dan satu lagi komen oleh Syasha yang berkata, setiap kesalahan memang mudah untuk dilafazkan ucapan maaf. Tapi apabila ia melibatkan sesuatu perkara yang amat sukar untuk melafazkan maaf. Ada hanya ucapan di bibir tapi bukan di hati. Wah, ini sangat deep ni. Macam lagu pun ya juga. Okey, tadi kita dengarkan komen oleh Syasha dan juga Maya Muhammad. Apa kata Fiza kalau kita dengarkan juga pendapat orang ramai tentang sukarnya lafazkan maaf ni? Jom kita tengok.
memohon kemaafan ni bukan satu perkara yang mudah. Kerana memohon kemaafan itu akan menjatuhkan ego seseorang. Kerana ego lah membuatkan kita kurang nak memaafkan ataupun memohon maaf daripada seseorang. Kerana kita kena ingat satu, kalaulah kita boleh buang ego kita, kita tidak akan berkongkol dengan syaitan. Ayuh kita bermaaf-maafan. Saya rasa mungkin disebabkan ego mereka. Yang kedua, mereka sentiasa merasa bahawa diri mereka itu betul sangat-sangat. Dan yang ketiga, tak pernah nak mengakui kesalahan mereka sendiri. Lagi-lagi macam perempuan, kita selalu sangat suka cari 1001 alasan untuk menyalahkan suami kita. Jadi macam saya sendiri, awak tak nak pun minta maaf dengan saya. Oh, kalau kita boleh je minta maaf dengan diorang. Maknanya suami tu minta maaf dengan kita, mengharapkan maaf daripada diorang. Tapi kita sebagai perempuan, kita macam segan kot. Saya rasa kalau bukan bulan raya tu, macam nak minta maaf tu macam tak necessary sangat. Sebab kadang-kadang kita tak perasan bila masa yang kita buat salah. Lepas tu kita rasa kadang-kadang yang salah kita buat tu kecil je. Tapi bila raya ni, dia punya tradisi memang minta maaf. So macam kita minta maaf waktu raya lah. Itu ada pendapat orang ramai. Ada yang bersetuju, ada juga yang kata momen waktu hari raya itu adalah momen terbaik sebenarnya untuk kita meminta maaf. Tapi Kak Fiza, Ustaz, kalau kita bercakap tentang konteks meminta maaf di zaman 2022 ni, dengan ada WhatsApp-nya dan banyak lagi medium-medium lain yang boleh kita katakan kemaafan kita itu kepada orang yang tertentu. Kalau suami ataupun isteri, ibu bapa dan adik-beradik kita, mungkin boleh kita ucapkan kata maaf itu secara langsung, secara berdepanan. Dah boleh salam dah lepas 1 Mei ni. Betul. Bolehlah berair mata minta maaf tu kan. Betul. Tapi ada juga yang meminta maaf menerusi medium-medium lain. Contohnya di atas talian, di Facebook, Instagram dan sebagainya. Adakah kemaafan ini direndahkan sedikit nilainya ataupun nilai kemaafan itu masih lagi sama, Ustaz? Baik. Istilah kita kalau hari raya kita sebut maaf zahir batin. Ada 2 perkataan di situ, zahir dan batin. Zahir ini maksudnya kesalahan-kesalahan yang jelas, nampak. Orang tahu, kita pun tahu, kita sedar. Tapi ada lagi kesalahan, kita mungkin buat kesalahan tapi berbentuk batin, kita tak nampak pun benda tu. Kita rasa biasa saja, tapi itu betul-betul melukakan hati orang yang kita bermuamalah ataupun kita bertemu. Jadi dalam persoalan, adakah dengan kita meminta maaf melalui media sosial ini merendah-rendahkan bentuk kemaafan itu sendiri? Saya fikir tidak merendah-rendahkan. Cuma tengoklah kesalahan tu. Kalau kesalahan biasa-biasa, logiklah dengan kita teks kepada, kalau sahabatlah sahabat kita. Ataupun letak random kat Facebook kan. Di kesempatan ini saya ingin memohon maaf. Tapi orang yang terasa hati dia, aku tak maafkan dia. Sebab general sangat. Siapa dia? Siapa dia? Kalau ada kesilapan yang macam besar dan sebagainya, kita kena buat secara peribadi lah. Secara peribadi. Mungkin sebagai mukadimah, tengok dia pancing dulu. Dia masih ingat kesalahan kita ataupun tidak, kita teks dahulu. Dia kata okey ke, dia buat dono je, dia dah betik je kan. Kita tengok dulu. Tapi kita akan tetap kena ambil masa untuk kita minta maaf secara berdepan, sebab mungkin kesalahan itu sendiri mungkin merosakkan kerjaya dia, mungkin kita tak tahu. Mungkin kerana menyebabkan putus tunang sebagai contoh, kita tak tahu. Jadi itu kesalahan besar, bukan kesalahan yang ringan-ringan. Jadi tak manis dan dia akan jadi rendah kemaafan itu kalau kita minta melalui teks ataupun melalui WhatsApp dan sebagainya. Okey. Ustaz, kalau kita cakap tentang maaf ini Ustaz kan, kalau ini bukan hari raya pun lah, kalau kadang-kadang kita cakap tentang situasi dalam kehidupan seharian kita kan, orang selalu cakap, I can forgive but I will never forget. Kalau keadaan macam tu pula Ustaz, bagaimana katanya dah maafkan tapi tak boleh melupakan tentang kesilapan-kesilapan tu. Adakah itu juga boleh dikategorikan sebenarnya dah pun dimaafkan ataupun kita ini dah memaafkan? Sebab bila kita cakap I forgive but I cannot forget forever and ever. Begitu tapi kan, macam putih. Ikhlas ke tidak maaf itu? Adakah sebenarnya kita dah memaafkan ataupun bukan sebenarnya? Kena tanya orang itu, Fiza, dia memaafkan ataupun tidak. Sebab begini, sebab bila memaafkan itu betul, dia tak akan menyebabkan kita lupa kesalahan dia. Pernah berlaku di zaman Nabi, Nabi pernah jumpa seorang lelaki namanya Wahsy. Wahsy ini pernah membunuh Hamzah, bapa saudara pada Nabi. Jadi bila Nabi bertemu, Nabi maafkan kesalahan. Tapi bila Nabi tengok Wahsy,
Nabi kata, boleh tak kamu beredar? Nabi tak nak berinteraksi. Maaf. Jadi, kalau Nabi sendiri, kesan dia sebab bapa saudara yang dia sayang dibunuh begitu kejam, dia ingat. Tapi dia maafkan. Jadi, dia akan tengok kepada kita. Kita ni memaafkan betul-betul ataupun sekadar nak sedapkan hati kita sendiri. Aku dah maaf, tapi aku tak akan lupa. Cara tu macam tak maaf. Ikhlas. Tak ikhlas. Itu terpulang kepada kita. Tapi secara jujurnya untuk kita lupakan segala kesalahan, benda-benda yang pernah dia buat, itu mustahil, kita manusia. Betul. Kotak pemikiran kita ada, ingatan kita ada. Yana, Ustaz, kadang-kadang ada situasi mungkin ditipu oleh sahabat ke dan sebagainya. Dia dah maafkan ataupun dia dah halalkan, tapi dia tak naklah meneruskan persahabatan tu secara rapat macam dulu lagi. Sebegitulah mungkin situasi. Tak naklah pisang berbuah dua kali. Sebab kalau kita dah melalui fasa yang menyakitkan tu, orang tu pun dah meminta maaf dan kita dengan lembut hati memaafkan. Tak nak ianya berlaku sekali lagi. That's why lah ada we can forgive but we cannot forget. Dan satu perkara saya nak tambah sikit yang kita kena terima hakikat. Kadang-kadang dalam persahabatan ini, setelah berlaku semua perkara ni, kita akan berkawan. Kita akan bersahabat. Tapi tidak serapat dahulu. Itu kita kena terimalah. Betul. Itu hakikat kehidupan yang begitu. Kita pun tak boleh nak berlakon. Saya lupa dah segala-galanya. Saya maafkan segala-galanya. Betul. Tapi tengok kemampuan kita macam mana. Kita kena berhati-hati juga kan. Betul. Baik Ustaz, di hujung perbincangan kita ni kan Ustaz, mungkin ada dalam kalangan kita yang masih lagi rasa macam sukar sedikit untuk melafazkan kata maaf tu. Mungkin ada sebarang tips ataupun doa yang boleh kita amalkan untuk kita lembutkan hati kita supaya kita dapat mudah memaafkan orang yang lain. Keuntungan paling besar ialah apabila kita memaafkan orang lain, kita meminta maaf ini ialah kita akan mendapat kedudukan yang baik di sisi Tuhan. Itu nombor satu dahulu. Yang kedua, hati kita tenang. Kita kadang-kadang kita berbohong kepada diri kita sendiri. Saya tak maafkan dia, saya tak nak minta maaf. Tetapi hati kita bergelora. Kita tak tenang. Kenapa kita tak nak bersihkan hati kita, kita nak kuatkan diri kita dengan ungkapan kita minta maaf, dan dengan minta maaf itu akan memberi kegembiraan kepada kawan kita, kalau kawan lah. Yang penting sekali kita sendiri tak terseksa ni. Betul. Dia seksa batin ini kerana marah, kerana dendam, kerana benci. Dia tak akan membawa apa-apa kebaikan kepada kita. Memang manusia ni dia ada sifat ego, itu kita tak boleh nak lari. Tapi kalau kita boleh hilangkan ego ini dan kita akan mendapat yang lebih baik. Ketenangan, kegembiraan, keseronokan, dan yang paling penting ialah lebih bahagia hidup kita. Saya suka apa yang Ustaz katakan itu. Apabila kita meminta maaf dan kita memaafkan, sebenarnya kita juga menggembirakan diri kita. Betul. Selagi kita tak melakukan perkara-perkara tersebut, mungkin kita merasakan bahawa kita ada sesuatu yang tersekat dalam diri kita kan. Mungkin kita sama-sama ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton wanita hari ini, janganlah kita sukar untuk lafazkan maaf. Kita cuba untuk mudah memaafkan. Fiza, saya minta maaf ya. Saya pun minta maaf. Ustaz, saya minta maaf ya. Kosong-kosong ya. Sebab dah dapat duit raya tadi. Kalau kosong-kosong tu macam mana Ustaz? Kosong-kosong istilah sama juga. Maknanya kita maafi antara satu sama lain. Cuma istilah itu istilah yang nampak cantik lah. Chill sikit lah. Tapi hakikat sebenarnya sama. Kadang-kadang orang cakap segala nak formal-formal kan. Kita kosong-kosong tapi kita maksudkan. Jangan kosong satu sudah lah. Inti tetap maaf. Betul. Okey. Terima kasih sekali lagi Ustaz Ahmad Syukri Yusof